Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para penonton yang dirahmati Allah. Pada video kali ini kita akan membincangkan tentang penciptaan alam semesta menurut sains dan Al-Quran. Ramai saintis terpegun dengan ketetapan Al-Quran dalam mencatatkan fakta sains walaupun ia adalah kalam yang dilihat terasing daripada teknologi sains ketika itu. Sebelum itu, mari kita kenali apakah itu sains dan Al-Quran serta kaitannya. Perkataan sains berasal daripada bahasa Inggeris iaitu sains. Sains dari bahasa Latin pula ialah scientia yang bermaksud pengetahuan, manakala dalam bahasa Arab pula ialah al-'ilm yang berarti tahu. Berdasarkan Web New Collegiate Dictionary, definisi dari sains adalah pengetahuan yang diperoleh melalui pembelajaran dan pembuktian atau pengetahuan yang merangkumi suatu kebenaran umum dari hukum-hukum alam yang terjadi, misalnya diperoleh dan dibuktikan melalui kaedah saintifik. Dari segi istilah, sains dalam hal ini merujuk kepada sebuah sistem untuk mendapatkan pengetahuan dengan menggunakan pengamatan dan eksperimen untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di alam. Selain itu, ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui bukti merangkumi kebenaran hukum-hukum alam yang berlaku dan dapat diperoleh daripada kaedah saintifik. Al-Quran berasal daripada perkataan Qara'a yang bermaksud membaca, sementara dari sudut istilah Al-Quran membawa arti kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan sampai kepada kita secara mutawatir. Ia dikumpulkan dalam satu mushaf yang mulia dengan dimulakan dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas dan menjadi ibadat membacanya. Selain itu, Al-Quran juga mempunyai beberapa nama lain seperti Al-Furqan, pembeza hak dengan batil, Al-Zikr, peringatan, Al-Majid, mulia, Al-Huda, petunjuk, dan Al-Haq, kebenaran, dan beberapa nama lain. Oleh itu, kaitan Islam dengan sains amatlah penting sekali dan tidak boleh dipisahkan, kerana jika Islam tanpa sains, ia akan menjadi timpang, dan jika sains pula tanpa Islam, ia akan menjadi buta. Jadi, mari kita menyelusuri bagaimanakah Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini menurut Al-Quran dan sains. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ. Dan tidakkah orang-orang kafir itu memikirkan dan mempercayai bahawa sesungguhnya langit dan bumi itu pada asal mulanya bercantum sebagai benda yang satu. Lalu kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan dari air tiap-tiap benda yang hidup. Maka mengapa mereka tidak mahu beriman? Surah Al-Anbiya ayat ke-30. Menurut sains, planet-planet dan bintang yang berada di langit dahulunya adalah satu, lalu dipisahkan oleh satu letupan yang besar yang dipanggil teori Big Bang. George Lemaitre ialah pengasas kepada teori Big Bang ini, iaitu Beginning of Universe. George Lemaitre adalah seorang ahli matematik, astronomi dan profesor fizik di Catholic University of Bologna ini pada tahun 1931. Teori ini dapat dikuatkan lagi dengan adanya firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat ke-3. Mari kita sama-sama mendalami dengan lebih lagi tentang ilmu ini. Soalan saya yang pertama, bagaimana dokter alam ini dicipta dan untuk apa sebenarnya? Dalam surah Al-Anbiya ayat 30, Allah menceritakan tentang permulaan alam semesta ini. Allah berfirman, "Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata radqan fafataqnahuma." Apakah orang kafir tidak melihat langit dan bumi pada asalnya radqan? Radqan, ustaz, dalam bahasa Arab bercantum padu. Bercantum. Benda yang satu. Benda yang satu. Kemudian fafataqnahuma. Fafataqnahuma artinya dipisahkan. Awalnya bersatu, kemudian dipisahkan. Itu isyarat amat indah daripada Allah tentang permulaan alam semesta. Jika kenyataan ini kita kaitkan dengan penemuan sains, penemuan yang paling indah untuk kita kaitkan dipanggil teori Big Bang. Big Bang. Big Bang teori. Apakah dia teori Big Bang, dokter? Big Bang ini, kalau boleh kita melihat paparan, dia menceritakan tentang permulaan alam yang disebutkan sebagai permulaan dalam bentuk singularity. Singularity. Kita Maksudnya? biasa dengar singular, satu. Ya. Singularity berkaitan alam ialah
Ia bermula pada titik yang sama, yang kecil. Okey. Kemudian lahirlah atom. Kemudian lahirlah hidrogen, helium. Hidrogen, helium bakal menghasilkan bintang-bintang. Bintang-bintang bakal menghasilkan galaksi. Kemudian datanglah bumi kita yang sebelumnya bermula dengan matahari. Itu gambaran sains secara umum yang dikaitkan dengan teori Big Bang. Teori Big Bang ini bukan akidah kita. Ya. Kita menerimanya sebab ada persamaan dengan ayat tadi. Ya. Bahawa ayat Quran mengatakan langit dan bumi ratakan. Permulaannya bercantum padu. Teori Big Bang mengaitkan permulaan dengan singularity. Juga bercantum padu. Profesor Dr. Zaghloul An-Najjar, saintis terkenal di Mesir, juga seorang tokoh yang mengkaji Quran dan sains. Dia mengatakan boleh kita terima Big Bang dalam konteks itu. Jadi saya nak dengar kupasan doktor berdasarkan Allah mencipta bumi ini berdasarkan yang dimuatkan di dalam Al-Quran. Ayat yang Ustaz Tirmizi bacakan tadi dari surah Al-Anbiya ayat 30. Ya. Ketika saya membuka kitab tafsir karangan Syekh Said Hawa, nama kitabnya Al-Asas fi Tafsir. Kitab yang bagus Ustaz ya. Syekh Said Hawa membincang ayat tadi dengan mendetail. Memanfaatkan tafsiran agung sebelum ini, kemudian dikaitkan juga perbincangannya dengan memanfaatkan ilmu bahasa Arab dan dikaitkan dengan sains. Tuan Haji bertanya tentang bagaimana bumi tercipta. Ayat tadi bagi Syekh Said Hawa mengatakan ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama telah kita manfaatkan untuk menjawab soalan pertama tadi. Semua bermula dengan titik permulaan yang satu. Syekh Said Hawa juga mengatakan munasabah untuk ditafsirkan dalam bentuk tafsiran yang kedua, iaitu tentang bumi. Bahawa Allah menciptakan langit dan bumi bercantum padu. Tidak mustahil, kata Said Hawa, langit dan bumi yang bercantum padu itu berkaitan dengan sistem suria. Berkaitan dengan solar system. Sebab langit itu dikaitkan dengan matahari dan planet-planet yang lain. Ya. Dan Allah mengatakan pada asalnya ia bercantum padu, dan itu benar. Berlaku satu letupan besar, sebuah bintang yang besar dengan ledakan dipanggil supernova. Itu istilah sains. Ledakan bintang yang besar dipanggil supernova. Ledakan itu menghasilkan asap besar. Dalam bahasa sains dinamakannya sebagai nebula. Nebula itu bakal melahirkan matahari dan planet-planet termasuk bumi. Maka oleh sebab ia asap yang satu, dalamnya ada ramuan untuk menghasilkan matahari dan planet, maka ia bercantum padu. Jadi kita bermula dari situ. Dari asap nebula. Maka benar firman Allah Al-Anbiya 30, pada asalnya langit dan bumi bercantum padu, kemudian dipisahkan dalam konteks sistem suria. Maka kenyataan daripada Al-Quran Al-Anbiya ayat 30, kata Syekh Said Hawa, saya merujuk pada kitab ni, kata Syekh Said Hawa, boleh dimanfaatkan tafsirannya dengan menggunakan penemuan sains tadi. Boleh. 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 Tidak salah. Tu Haji, ada orang beritahu kepada saya, alam ini terjadi berdasarkan kun fayakun. Allah berkata kun fayakun. Jadilah, jadilah. Seperti magic. Kita bayangkan jadi spontan ke semuanya. Tapi dalam Quran, bahasa Allah tidak demikian, Tu Haji. Ya. Kun fayakun Allah tidak menggambarkan sedemikian rupa. Contoh dalam surah As-Sajadah ayat 4. Allah mengatakan, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Al-ayah. Allah menciptakan langit dan bumi dan antaranya, langit, bumi dan antara kedua-duanya fi sittati ayyam. Sittati ayyam, ulama tafsir mentafsirkan ayyam sebagai fasa. Bukan 6 hari. 6 fasa yang panjang. Artinya kun fayakun bagi alam ini bukan spontan semua ada, tetapi berfasa-fasa. Tuan Haji bertanya tadi bagaimana alam dicipta. Ya. Itulah jawapan. Berdasarkan Al-Quran, saya kaitkan dengan sains bahawa ya. Alhamdulillah, saya tertarik dengan apa yang Dr. Daniel sebut tentang bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam fisit tati ayyam, dalam masa 6 fasa. 6 fasa. Kemudian ada pandangan-pandangan yang daripada
didakwa yang mengatakan selepas itu Allah Ta'ala berehat. Jadi saya nak kaitkan dengan satu ayat yang cukup hebat yang boleh kita kata menempelak tentang pandangan ini. Surah Qaf ayat 38. Betul. Allah menjadikan alam ini, alam tidak sekadar bumi, seluruh alam, the whole universe dalam sittati ayyam. Ayyam ditafsirkan sebagai fasa yang panjang. Jadi 6 fasa yang panjang, kemudian terhasillah semua ini. Ayat tadi juga di hujungnya Allah mengatakan Allah tidak letih. وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ. Allah tidak terkesan sedikit pun dengan menjadikan alam yang luar biasa ini. Ya. Kita membayangkan Allah, hebatnya galaksi, hebatnya bumi. Mesti Allah letih dan perlukan rehat pada hari ke-7. Ada agama Ustaz berkata demikian. Dia sebut sebagai hari Sabat. Maka lahirlah kalimat sabbatical bagi kita. Rehat, pergi sana, pergi sini. Allah pun nak berehat juga, letih. Kononnya demikian. Mustahil. Kalimat kita gunakan mustahil bagi Allah. Allah letih. Sebab itu dalam Quran disebutkan ia berkaitan dengan alam saja. Hari-hari ini, fasa-fasa ini hanya berkaitan dengan alam. Allah tidak memerlukan rehat sebab Allah tidak pernah letih. Itu kenyataan penting. Maka marilah bersama-sama kita menanamkan semangat untuk menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa kepadanya dan menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Justru usaha kita menjadi seperti mana golongan-golongan yang ingkar terhadap perintah Allah, bahkan akan diseksa di hari akhirat kelak. Dan marilah kita berdoa agar kita menjadi seorang hamba Allah yang mendapat syurga dan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah serta berjaya di dunia dan di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Sekian, terima kasih daripada saya Muhammad Razak Aiman bin Jamal dari 1DMD. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.